الشيطان الرجيم. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni kita dah masuk 25 Ramadan. 25 Ramadan. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من Hai, always cool. Afiq, aku sihat Afiq. بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا Hai semua. Khabar pagi ni? Sahur apa tadi? الخير وإن مسه الشر Saya sahur sardin. Korang sahur apa? ولئن أذقناه رحمة Pagi ni kita tak ada cerita apa-apa. Pagi ni betul-betul nak jawab Q&A sebab semalam saya nak tebus balik. Semalam kan saya sibuk buat video Q&A lembaran. Jadi hari ni saya nak jawab soalan banyak-banyak dekat korang lah. Dekat memang biasa saya jawab pun kan. Ni question apa ni? Oh, قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم weh, ni macam peribadi sangat lah. Tapi jawab kat kan. Bila waktu tidur saya? Bergantung. Kadang lepas solat isyak saya tidur. Ataupun kadang lepas solat tarawih baru saya tidur. Okay, saya tunjuk sikit Hari ni saya macam nak ngaji je. Cara bacaan warsh. Contoh warsh akan baca pada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Warsh baca tak ada Maliki Yawmiddin. Dia tak ada alif. Dia tak ada. Kalau korang perasan kat Malik ada alif kecil lepas huruf mim. Ni tak ada. Warsh membaca tanpa alif kecil tu. Maliki Yawmiddin. Itu Warsh. Lepas tu contoh pada surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Warsh tak baca Ara'ai, dia baca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia tak baca solat, dia baca solat. Dia mentagliskan lam. Taglis ni tebai. Apa dia? Taglis ni tebai. Mana dia tebaikan lam tu? Salatihim sahun alladzina hum yura. Dibaca mat semua, dibaca 6. Yura'un
ويمنعون الماعون. Saya jarang nak perdengarkan qiraat. Saya sekali je lah saya selit-selit kat IG saya. Sebab nanti ramai agak orang cakap, apa benda ustaz ni baca kan, salah. Jadi saya tak nak bergaduh. Walaupun bacaan tu sah daripada Nabi, saya tak nak bergaduh. Baim Wong. Wah, aku minat sekali sama Baim Wong. Buatlah rakaman bacaan Quran 30 juzuk siap dengan tulisan ayat. Bolehlah ada yang ikut hingga khatam macam tu Ustaz Baim Wong. Yang tu kan, yang berlakon cerita Solehah, Baim Wong. Atau cerita ni, cerita apa tu? Walau aku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu. Kan? Cerita apa lah tu? Lama sangat tu, masa kecil-kecil tengok. Boim tu Ibrahim. Apa-apa je lah. Hai, banyak pada cerita ikhtilat. Okay. Boleh ke kalau part time kat Darul Furqan? Boleh. Silakan nak part time kalau ada guru yang biasa. Darul Furqan ni ramai guru perempuan. Guru perempuan kita orang ada dalam 90 orang. 40 lah, ramai lah guru perempuan. Tapi laki biasa lah, sikit dia laki kan. Laki kita kan dah akhir zaman. Biasa guru perempuan dia mengandung, dia beranak. Masa dia beranak tu lah banyak guru-guru praktikal ke guru-guru part time akan datang. So berharaplah guru-guru ni mengandung. Ustaz jelaskan Ron Nipis cara bacaan dia senyum sikit, senyum. Contoh kat mana? Ghairil maghdu, tengok mulut saya. Ril maghdubi alaihim. Kalau tebal, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Mulut pun jadi tebal. Kita akan terikut. Dalam pembacaan Al-Quran, mulut sangat main peranan yang besar. Kalau kalau nipis, baris bawah ra tu dia akan jadi ghairil. Baris bawah je dia nipis. Boleh faham? Apa rambut tu keluar-keluar ni. Kalau maghdubi Ghin pun bahaya juga. Biasa orang kan, Ghin bukan huruf qalqalah macam saya dah terang sebelum ni. Qa, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ni saja yang dilantunkan ketika waqaf, ketika mati. Ketika dia mati, matlub. Ta tu pun qa, ta, ba, jim, dal ada dalam 5 huruf tu dia jadi boleh dilantunkan. Tapi macam Ghin tak ada dalam 5 huruf, dia akan baca Maza salah. Jadi sebab dia bukan dalam 5 huruf tu, jadi dia kena baca mati betul-betul. Ghairil maghdubi. Yes, betul. Apa yang ni cakap apa, Sarah Syam. Betul, kat Twitter cakap tu betul. 10 malam terakhir membaca surah Al-Ikhlas 3 kali ibaratkan baca macam mengkhatamkan satu Al-Quran. Itu betul. Pahalanya sama, tapi tetap tak akan sama dengan orang yang betul-betul baca Quran 30 juzuk. Faham tak? Mesti lagi lebih sebab dia berapa banyak huruf dia sebut. Satu huruf
digandakan dengan 10 ganjaran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, bagi dia satu kebajikan. Satu kebajikan digandakan dengan 10 pahala. Jadi kalau kita baca qul, mana qul tu dah 2 huruf, qaf lam. Qul, kalau dah 2 huruf, berapa ganjaran kita? Dah 20. Huwallah, ha, waw. Huwallah, Allah. Banyak, pahala kita terlampau banyak ni. Tapi berbeza dengan orang, memang betul pahala dia sama. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan macam khatam. Tapi orang yang baca betul-betul daripada 1 sampai 30 lagi banyak. Lagi banyak pahala dia. Sebab dia semua huruf tu ganjaran. Okay, thank you. Dalam bulan Ramadan, tak, luar bulan Ramadan pun pahala baca Quran memang macam tu. Tapi dalam bulan Ramadan lagi diganda sampai korang pening. Banyak pahala korang sekarang. Mana questionnya? Alamak, ini question Ini question pun boleh lah. Manchester United di hati. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. Minat tu. Kalau korang tanya harapan saya, antara harapan saya adalah saya nak kahwin. Saya nak bawa isteri saya honeymoon kat Manchester. Gila lah. Tu tengok MU lawan. Tengok MU lawan secara live. Minat daripada kecil Daripada kecil minat. Dia kalah pun saya minat kat. Lantak orang cakap apa. Itu nama yang setia. Nak nunggu menang baru nak sokong, berkejadah macam tu kan. Setia. Kita kena setia. Korang ni tu lah. Kalau ni bercinta, tunggu dia berjaya baru nak layan dia. Kalau dia time tengah jatuh, tinggalkan dia. Tak bagus gitu. Kita kena setia. Okey, ni pun macam best juga jawab ni. Hari ni tak ada ilmiah ni soalan daripada korang Buku bila keluar? Buku saya nak bagi tahu terang-terang kat orang, buku saya tajuk dia Lembaran Juzuk Cinta, sama macam lagu. Tapi cerita dia cerita novel. Mana cerita orang, cerita seorang manusia, perjalanan hidup dia, seorang budak macam mana dia hafal Quran, apa jadi yang keluarga dia sebelum dia masuk hafal Quran. Lepas tu sebuah cerita 70% kisah benar. Jangan main Dia apa kan, Darul Furqan kan dibuka pada tahun 92. Jadi macam-macam cerita dah. Sebab tu saya collaborate dengan mak saya buat buku ni. Jadi korang kalau beli, korang akan baca perjalanan kisah benar seorang manusia yang Allah uji sangat berat, insya-Allah, tapi dia akhirnya dia menghafal Quran. Tapi Lembaran Juzuk Cinta tu memang Quran Lembaran Juzuk Cinta tu nama lain bagi Quran. Yang saya sendiri yang cipta nama tu. Maksudnya kalau korang tanya Lembaran Juzuk Cinta kisah pasal apa, memang pasal Quran. So, cuma dalam buku tak ada tulis langsung pasal lembaran. Dalam buku tulis pasal pecinta Quran. Tu adalah satu logo moto saya. Moto ke panggil trademark trademark saya masa kat IG lama. IG lama saya kan kena hack. IG lama tu saya pakai pencinta Quran. So IG baru ni saya nak guna Lembaran Juzuk Cinta tu. Saya nak guna trademark. Jadi saya tukar saya punya tu. Belum ada kat popular. Dia tak popular pun lagi. Yang akan popularkannya korang. Saya pun tak. Saya tulis je. Saya buat je dengan mak saya. Tak tahu pergi mana pun lagu ni. Buku ni. Tapi insya-Allah moga memberi inspirasi kepada orang di luar sana. Baik yang hafal Quran ataupun yang tak hafal. Inspirasi lah korang. Macam mana budak ni, ya Allah. Allah uji dia berat sangat. Berat. Awal-awal hidup lagi Allah dah uji dia dengan. Saya nak cerita pun tak sanggup. Saya baca buku tu saya nangis. Saya dalam buku saya yang tulis saya nangis. Sedih lah cerita tu.
Kalau korang rasa hidup korang susah kan, hidup korang lahir-lahir dapat keluarga yang tak bagus, budak ni lagi teruk. Saya pecahkan sikit cerita. Budak ni ayah dia pembunuh. Oi, jangan cerita sekarang. Tak kata korang tak beli. Hai Anik. Orang biasa boleh kena hafal Quran, kenapa tak boleh? Siapa cakap tak boleh? Saya muncul ke Instagram pasal inilah. Saya nak ajak orang lagi ramai ngapal Quran. Sebab orang selalu takut nak hafal Quran, cakap diri tak berapa baik, cakap diri jahat, cakap aku ni jahat, tak layak hafal Quran. Kalam Allah tu tak layak masuk dalam hati aku. Tak, Allah cipta Quran. Allah jadikan Quran untuk kita. Untuk umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita lah. Kita umat Nabi Muhammad. Jadi kita semua berhak letak Quran dalam hati kita. Walaupun kita jahat, kita nak muliakan diri kita dengan Quran. Asal kelahiran kita manusia ni dah awal-awal lagi dah hina dah. Kita dilahirkan daripada apa? Mani, Syekh. Daripada air mani. Air mani ni kalau fikir logik dia dah mahina dah. Tapi Allah muliakan kita, kita lahir dalam Islam. Allah ayah kita kalau dapat keluarga yang Islam, ayah kita azankan kita pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diberi agama, kita dimuliakan dengan agama. Kemudian kita diperkenalkan dengan Al-Quran. Al-Quran ni mengangkat darjat kita. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Allah angkat darjat kita. Angkat. Daripada sebenarnya memang kita lahir-lahir dah hina lah. Faham? Kemudian Allah angkat darjat kita. Dah hafal satu Quran tapi lupa, dosa. Saya masa umur tingkatan 2 saya hafal Quran tu, saya dengar satu perkataan daripada guru saya. Memang dia kata ada hadis Nabi kata, aku tak pernah nampak dosa lagi besar pada dosa orang yang menghafal Quran tapi sengaja melupakan. Jadi kat situ saya macam, berat juga kan orang hafal Quran ni. Sengaja melupakan berbeza dengan orang yang usaha tapi tak ingat. Okay, next question. Mana lagu lah? Okay. Soalan dia betul. Jawapan dia betul. Betul korang hafal Quran dapat tarik 7 orang dari neraka. Betul. Ada hadis yang kata 10 orang, ada yang 7 orang. Jadi terpulang pada kita. Tapi sebenarnya bahaya semua tu. Hafal Quran ni tak semestinya wajib. Dia dah habis-habis khatam tu, kalau dah habis surah An-Nas dia khatam terus, aku dah boleh syafaat orang, jadah dia, tak adanya. Panjang lagi perjalanan kau, panjang lagi. Yalah, kena ingat terus masa tu. Orang dah khatam ni terus kena ingat masa tu. Kena usaha hafal. Sebab bila korang dah mula bekerja, dah mula menghadap tanggungjawab, dah kahwin lagi, dah ada anak, lepas tu beranak pinak tu, lepas tahun dapat seorang, dah banyak tanggungjawab. Susah dah nak ngulang. Masa nak layan anak lagi, nak layan isteri lagi. Lepas tu kalau korang student pun sama. Korang student, sekarang apa Quran, lepas tu bila dah habis, pergi masuk pula U tu ambil course itu, course sains ke apa, ambil. Lagi pening kepala. Bila tahu waktu nak ngulang? Tak ada waktu nak ngulang. Betul, memang tak ada waktu ngulang. Sebab tu saya cakap, saya selalu ingatkan anak muda saya, lepas khatam terus ingatkan. Kau kalau main tangguh-tangguh gini, biasa budak dah khatam dia dah push otak dia gila-gila, dah push otak dia dalam 2 tahun. Tiba-tiba
Tiba-tiba ustaz suruh baca lagi Quran tu daripada awal, baca lagi. Dia stres lah, dia nak main telefon, dia nak balik rumah nak main telefon. Main. Lepas tu yang menyesal korang. Kalau ada anak murid saya masuk ni memang nak bagi ni. Dah lama dah ni. Diorang tak hantar tasmik. PKP ni diorang tak hantar tasmik. Hari-hari saya tunggu. Mana budak-budak ni. Di efek dah tua, dah besar nanti kena lah. Dah besar nanti habis. Dah ada isteri tiba-tiba lepas tu dah ada cucu cicit pula. Bila nak ngulang? Tanggungjawab banyak. Cerita pasal hartanah lagi habis lah. Tanggungjawab setiap kita ni kan, meningkat umur makin panjang. Makin panjang, makin banyak, makin bertimbun-timbun ujian lagi. Bila waktu kita dengan Quran nak ngulang? Bila? Tak ada. So kalau tak ingat habis. Tak ingat masa lepas khatam, tak ingat habis. Saya tak tahu nak tolong macam mana dah. Ramai orang tanya Ustaz macam mana nak tak ingat langsung ni. Guna kaedah hafal semula. Yelah, bila betul lah yang dah lama sangat tak ngulang, buka balik Quran macam tak pernah hafal. Kaedah apa? Hafal semula. Okay, cukup. Jangan cakap saya garang. Saya tak garang. Saya memang nak kena tegas. Sebab saya tahu efek dia kurang. Saya sendiri pun kalau saya sambil lewa sekarang tak mengulang, saya pun kena juga. Hafal terjemahan sekali tak? Sebab saya rindu bebel ke anak murid lah, saya buat live. Tak apa ke wak, alahai. Saya macam kena jawab agak soalan ni. Tapi kenapa wak Tak kisah. Okay, yang ni penting ni. Ramai kat orang tanya saya. Okay, ni saya save sekejap. Baca Al-Quran tapi tak baca maksud. Okay, tak baca maksud tak ada. Kan saya cakap, kita ni berperingkat. Kita semua ni dalam usaha memperbaiki diri setiap hari. Setiap hari kita akan memperbaiki diri setiap hari. Kita nak ada orang yang susah nak baca Quran. Dia tak rasa seronok membaca Quran. Jadi dia cuba cari keseronokan baca Al-Quran. Jadi bagi dia seronok baca Quran dulu, baca selalu, baru dalam lama-lama, lajunya aku cakap, baru dia belajar sikit-sikit baca tafsir. Faham? Baca tafsir, baca terjemahan. Lepas tu belajar pula Taranum. Samping tu belajar pula belajar qiraat kalau dah mampu nanti. Sikit-sikit, naik sikit-sikit, jangan drastik. Betul ke kalau amal ayat kursi lepas solat kita dengan syurganya kemudian? Betul. Maksudnya lepas solat tu saya wajibkan korang semua lepas solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak baca ayat kursi, wajibkan diri. Sibuklah macam mana pun. Yelah, biasa kan orang kerja nak curi-curi masa solat waktu zuhur tu pun curi-curi, kena marah dengan bos. Tak ada. Habis solat duduk astagfirullahalazim 3 kali sekurangnya, baca selawat sekurangnya 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kalau kita tak berselawat, Nabi tak kenal kita. Dekat akhirat Nabi mana syafaat orang, syafaat umat dia. Tapi kalau tak ada selawat, Nabi tak kenal mana kau ni bukan Nabi, bukan umat aku. Dia kaji-kaji balik, dia tak selawat. Jadi setiap kali lepas solat, selawat 3 kali sekurangnya, istighfar 3 kali. Ini sekurangnya kalau nak cepat sangat. Kalau panjang nanti saya cerita yang panjang punya. Lepas tu ayat kursi. Ayat kursi ni wajibkan baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Cukup satu ayat. Tak payah nak la ikrah fiddin tu, tak kira ayat kursi dah. Cukup satu ayat saja. Boleh faham? Okay, good. Weh, soalan pasal lagu je ni. Okay, soalan ni bagus. Nampak macam budak-budak kan soalan kan. Tapi bagus juga soalan ni. Di akhirat kelak, kita boleh jumpa balik ke haiwan kesayangan kita? Mestilah boleh dekat akhirat. Tapi make sure masuk syurga lah kita tu. Yang bertanya ni make sure masuk syurga. Maksudnya bila kita dah masuk syurga, minta lah apa-apa benda-benda pelik pun. Macam saya teringin nak jadi One Direction. Ada crowd ramai depan. You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and I. Teringin nak jadi One Direction. So saya berusaha. Kita kena berusaha nak masuk syurga sebab kita nak minta benda pelik-pelik. Nampak macam pelik tapi tu keinginan kita. Nampak macam pelik tapi daripada kecil kita berkeinginan macam tu. Dah besar-besar kita rasa mustahil we dapat. Ya dah jadi anak, dah jadi ustaz macam ni. Tak ada nak One Direction dah. Okay, macam abang ni juga, be real. Ustaz dia kelak kita jumpa balik ke haiwan kesayangan kita. Boleh jumpa. Tapi make sure masuk syurga dulu. Usaha masuk syurga. Bila dah masuk syurga, minta lah. Minta nak bela. Contoh ada orang teringin. Ada orang cakap, Ustaz saya teringin nak bela babi. Ustaz, tapi Islam tak bagi kan. Kau masuk syurga. Minta lah nak bela apa pun. Gorila. Yes, saya pun nak beli kat gorila. Saya nak bela gorila. Saya peminat monyet. Peminat cerita-cerita monyet. Planet of the Apes. Minat. Saya suka tengok cerita monyet. Gorila kan. So saya berharap masuk syurga nanti saya nak minta. Nak bela gorila seekor. Benda pelik-pelik. Memang kita lah manusia. Memang benda-benda pelik-pelik minatnya. Tapi sebab kita dah besar, kita tahu benda macam susah nak dapat. Saya ulang sekali lagi benda ni. Saya ulang balik. Berguna ke kalau hafal sampai tak faham maksud? Kenapa tak berguna pula? Ayat Al-Quran ni, dengar pun dapat pahala. Dengar, tak faham dapat pahala. Saya tunjuk. Baca. Lebih korang dengar. Pahala dah. Tak faham pun. Pahala. Tapi dia berganda-ganda lah pahala tu bila kita sendiri yang baca. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadha siratun mustaqim. Pahala lebih sikit sebab kita yang baca. Lepas tu kalau kita faham pula makna, lagi banyak pahala kita. Dah faham, menghayati pula bacaan tu, kita terasa zuk, lagi banyak pahala. Kita ni boleh fikir. Semakin tinggi ilmu yang nak tahu, saya satu benda nak bagi tahu, ahli ibadah, abid, dengan orang yang berilmu beribadah. Walaupun abid ni 1000 orang beribadah, tapi dia tak tahu, dia ilmu kurang, dia beribadah je, pahala dia takkan sama dengan orang yang beribadah tapi berilmu. Faham tak? 1000 orang takkan dapat menandingi 1000 abid yang beribadah, takkan sama dengan orang berilmu yang beribadah.
Sebab tu saya selalu galakkan korang cari ilmu. Ilmu nampak kecil tu pun Kena apa? Kena dihargai. Sebab Allah sangat memandang orang-orang berilmu. Dan Allah pun suruh kita mencari ilmu. Keluar negara, sampai negeri China lagi. Carilah ilmu. Mana soalan yang elok sini? Lembaran kita tak cerita, kita cerita ujung-ujung kan macam biasa. قراءة الجزء. Kalau ada lelaki ajnabi ternampak aurat perempuan secara tidak sengaja, perempuan tu berdosa? Tak berdosa. Kan awak sendiri yang tulis perkataan ter ni, mana kita tak sengaja kan. Macam mana Allah boleh bagi dosa kepada orang yang tak sengaja? Contoh dia pakai tuala untuk sidai baju kan. Biasa kan perempuan gitu kan, malas nak pakai tudung, nak sidai baju kat depan ni je pun tiba-tiba ada. Biasanya lelaki tak lalu, dia dah confirm biasanya lelaki tak lalu kawasan tu. Tiba time tu pula postman, entah pemimpin dah, time tu pula postman mesti lelaki kan, nak hantar barang, nak hantar surat. Masa tu Sadaqallahul Azim. Masa tu tak adalah dosa kat kita. Sebab biasa kita pakai tudung tu nampak sikit-sikit. Kita korang pakai tudung nampak sikit-sikit rambut sini, tak ada masalah pun. Melainkan memang dia pergi keluar rumah tu tak pakai tudung terus. Biasa tak tahu orang kampung pun. Saya baru nampak budak tu, perempuan tu semalam. Biasa dia pakai tudung, datang hantar makanan pakai tudung. Tapi semalam dia tak pakai tudung pula, saya nampak. Tak lah, moga Allah mengampuni dosa kalian lah. Ni salah satu macam tak adalah. Surah Furqan ni adalah salah satu nama Quran. Quran ada nama, banyak nama. Quran salah satu namanya Syifa. Syifa pun nama Quran juga. Furqan pun nama Quran juga. Nama saya tak tahu. Ayah saya patut nak letak kat abang saya nama Furqan tu, tapi dia lahir bulan Ramadan, so nama dia Ramadan. Saya lahir bulan Syawal, takkan nak letak Syawal. Saya pun tak setuju kalau nama saya Syawal. Nasib ayah saya letak, dia pilih saya lah letak nama Furqan. Furqan maksud dia ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Berat lah nama ni sebenarnya. Sebab saya pun manusia kan, kerja saya pun nak buat dosa kak. Tapi dia dah fikir nama gitu tak sesuai lah. Okay, Allah Alam. Fawaz bererti kejayaan, sama macam Faiz. Faiz kejayaan, Fawaz Furqan, Fawaz pun kejayaan. Dia jamak kepada Faiz tadi. Hopefully you read my DM. Okay, apa-apalah DM korang semua. Saya tak dapat nak baca semua sebenarnya. Sebab tak tahu 2-3 hari rasa seminggu ni paling dahsyat lah DM terlalu dahsyat. So minta maaf sangat-sangat. Saya kena minta maaf juga sebab saya tak ada ruang nak minta maaf. Ni live ni saya buat ni, saya minta maaf. Dulu saya baca semua, tapi sekarang ya Allah banyak DM. Saya tak dapat nak baca semua. Panjang-panjang lah tu kan. Sikit-sikit lah. Macam ada waktu yang saya betul-betul duduk atas katil, saya rasa macam nak baca DM, saya pun baca. Dia soalan yang
terpilih tu tahniah lah. Yang tak terpilih jangan marah saya. Saya pun manusia, orang biasa je. Saya seorang je. Mata saya satu, mata saya dua. Tak banyak sangat mata pun. Ini soalan yang paling selalu ditanyakan. Macam mana nak qada solat yang dah lama sangat tinggal. Lama sangat-sangat dah tinggal. Cara dia mudah saja. Setiap kali kita solat fardu, diiringi dengan solat fardu qada. Apa ni kan? Contoh kita solat subuh 2 rakaat, kemudian selepas habis solat subuh tu bangun solat subuh sekali lagi, niat qada pula. Cukup lah. 2 kali solat. Satu yang untuk waktu tu, satu lagi untuk qada. Zuhur pun macam tu juga. Taubat semestinya diiringi. Taubat buat pada malam hari. Senang cerita orang yang tinggal solat ni, dia nak minta ampun bukan senang. So jangan malas-malas. Sebab dulu kita dah pernah malas tinggal solat. Jadi bila dah berubah ni, jangan malas dah lah. Kena usaha habis-habisan lah. Solat sunat taubat tu buat waktu malam, kurang lah tidur kita. Taubat tu sungguh-sungguh. Sebab dosa meninggalkan solat ni berat, besar gila dosa dia. Sebab dia meruntuhkan tiang agama. Agama Islam diruntuhkan. Berat tak? Berat kan? Macam kita lah. Kita bina rumah, kita bina banglo, bayar mahal-mahal kan. Orang tu pakcik yang bina kita punya rumah, dia tak buat tiang, dia buat atap terus. Dia letak atap kat atas tu, jatuhlah atap tu, tak ada tiang. Memang nak kena pukul lah pakcik tu. Apa benda buat banglo tak ada tiang? Mesti dia akan nak naikkan tiang dulu. Tiang dah terpacak macam ni, baru dia letak bumbung. Macam tu kat solat. Salat taubat lepas tahajud betul. Ini normalnya lepas bangun-bangun tidur malam tu, solat tahajud dulu 2 rakaat. Lepas tu bangun taubat. Bangun solat sunat taubat pula. Solat sunat taubat pun senang, 2 rakaat. Ayat random, tak kisah nak baca apa. Kalau hafal Quran, baca panjang sikit. Kalau tak hafal Quran, baca Qul Huwallahu, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, tak ada masalah. Solat qada berapa rakaat? Solat qada berapa banyak kita tinggal solat? Kalau kita tinggal solat Zuhur, 4 rakaat lah. Kalau Zuhur tu banyak kali kita tinggal, contoh 2 kali tinggal Zuhur, jadi 8. Jangan main-main, banyak tau. Kalau kita dah tinggal, jangan buat pasal. Jangan tinggal solat. Saya tak pernah terfikir macam mana orang tinggal solat baru banyak nak ganti. Tapi kalau dah terbuat tu, kena ganti cara macam ni. Buat solat tu 2 kali Setiap waktu. Okay? Kena pukul. Jap. Saya baca soalan jap. Saya ni lah yang saya pegang. Doa yang saya pegang, yang saya istiqamah adalah Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran hujah bagiku. Maknanya hujah bagiku ni Quran yang protect saya, protect kita dekat pada mahsyar, dekat kubur, semua dia protect kita. Dia yang melawan hujah-hujah. Malaikat tanya dia jawab. Doa macam ni, Allahumma ja'alil Quran, ya Allah jadikan Al-Quran hujah bagi kami, la hujjatan alaina, bukan dia yang menhujahi kami. Al-Quran juga kalau kita banyak sangat buat dosa, kita
kita tinggalkan dia, dia akan hujah kita balik. Jadi kita doa la hujjatan alaina. Janganlah Al-Quran yang menghujahi kami. Orang yang tak solat cepat marah. Dia cepat marah. Dan kalau dia tak solat, ibu apa ni? Bagi saya baca jap. Ibu ayah dia dekat kubur akan dia macam itu, dia untuk sini. Bergantung kalau ibu ayah dia ada tegur dia, tapi ibu ayah dia ada tegur dia tentang solat, ibu ayah dia terlepas daripada seksa. Tapi kalau ibu ayah dia buat tak peduli kat dia tak solat ke, dia solat ke, ibu ayah dia pun tak ajar dia solat masa dia kecil, mungkin ibu ayah dia akan diseksa lah. Sebab ibu ayah dia tak ajar dia solat. Dan orang tak solat memang cepat marah. Sebab dia tak ada dia tak ada ketenangan. Orang yang cepat marah ni dia tak tenang. Marah kata lawan dia kan tenang. Nak dapat ketenangan mesti solat. Ketenangan datang daripada mengingati Allah. Dia tak solat maknanya dia tak ingat Allah. Jadi dia cepat marah. Betul. Okay. Tips suara sedap Okay. Nak suara sedap, cara dia senang saja. Ada orang yang gifted. Saya dah selalu terangkan benda ni. Dia gifted. Dia memang lahir-lahir suara dah sedap. Dan dia tak perlu berlatih pun. Tapi beza pula orang yang berusaha untuk dapat suara sedap. Dia akan Dia akan berusaha. Contoh kalau dia nak belajar azan, dia dengar azan kat TV. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia belajar, dia dengar, dia ikut. Sebab saya dulu pun bukanlah orang yang gifted. Maksud bila suara saya mula pecah dah akhir balik pun saya try hard lah untuk berlatih kemerduan suara tu kat mana. Yelah dulu kecil senang je nak keluar suara merdu sebab suara kita kecil. Dah besar macam nak cari kemerduan, saya cari berlatih jumpa juga. So kenalah mencari suara tu, kita yang kena cari. Bukan saya nak carikan untuk korang yang cari sendiri sebab kita lebih kenal tentang suara kita. Macam mana Ustaz boleh tak setuju dengan nama Syawal Macam mana Ustaz boleh tak setuju dengan nama Syawal? Sebab saya tarik muka. Masa lari-lari tu saya tarik muka. Ayah saya nak letak Syawal. Saya dah macam tu lah. Muka dah macam tu. Furqan baru senyum. Itu je. Azan sekali lagi. Kejap ni cari saya azan. Cari soalan jap. Kan takut korang berbuka pula ke takut orang sembahyang Zuhur? Dan ni bagus soalan ni. Macam best juga jawab. Azan azan Mekah Madinah. Hayya 'ala as-salah. Madinah. Hayya 'ala as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Madinah. Azan bayati. Kalau sekolah biasa tak berubah, tapi kawan skin tak membantu cara nak cari kawan yang baik kalau tak jumpa. Itu lah, saya pun kalau dapat anak pun saya tak hantar sekolah biasa. Bahaya. Itulah sekolah biasa kan, sekolah menengah macam tu kan. Sebab kawan-kawan, korang tengoklah kat Instagram yang viral, yang ada pacuwe. Ya Allah, benda weh. So dapat mana pada mana budak-budak ni nari-nari tu. Mesti daripada kawan-kawan. Pacuwe sangat. Itu semua kawan-kawan tu. So bahaya. Saya nak ubah benda tu. Takut generasi kita akan datang teruk. Semua jenis menari gitu. Siapa? Haredang. Panas. Tak pasal hafal. Dan kalau dah hari-hari tu je lalu kat feed, cakap mampus anak-anak aku macam ni. Aduh, tak siapa punya idea weh. Siapa punya idea tu? Semua kita nak kena marah tu. Semua kita nak marah tu. Habis anak-anak kita nanti. Habis. Coki tak salah. Saya dah kaji lah. Coki tak salah. Rasa budak fan-fan dia yang tak asuk dengan dia kan. Fan-fan dia yang tak asuk dengan dia. Biasa lah. Tu dah kata budak-budak cepat terpengaruh. Kalau kita orang besar ni tak hidangkan diorang dengan muzik agama, contoh macam zaman Rehan lu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Jadi benda tu, lirik tu bermanfaat. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Jadi daripada kecil kita dah dihidangkan dengan muzik yang macam tu. Asyhadu an la, awal-awal lagi kita dah dengar lirik pertama dah ucap syahadah. Ini haredang apa kejadah haredang? Haredang panas. Cakap kalau anak aku dengar ni, dia terikut. Pukul weh, pukul. Siapa yang punya idea ni? Lagu apa lagi? Lagu macam mana? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Mana lirik dah bagi tahu. Walaupun ayah kau tu beriman macam mana pun, iman ayah kau bertakwa pun, anak boleh ikut ayah ke? Tak boleh. Ayah tak semestinya anak akan, ayah ada ulama, anak mesti jadi ulama. Tak. Didik. Nak kena didik hati tu, nak kena didik daripada kecil. Daripada kecil nak kena didik biar dia jadi orang. Biar anak tu jadi orang. Jangan hardang sangat. Kang ni makan dia. Jangan. Suka ya, masing-masing suka. Cerita hardang suka. Cerita hardang, cerita pacuwe. Suka. Sebab dah viral. Anak-anak kita lagi. Saya dah tengok ada 2-3 orang sepupu saya semalam datang rumah kan, datang budak-budak kecil perempuan. Dia tak post kat Instagram dia, tapi dia main lah benda tu kan, TikTok tu kan. Haredang dia pun joget gitu. Aduh, kita kat belakang ya, ada yang kena pukul kan anak orang ni kan. Sabar, kena didik. Itulah kita ni lah kena guna platform kita. Kita kena guna platform kita ni dengan jalan yang betul. Dengan nama Allah. Allah wujud sifat Allah. Qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Qudrah iradah ilmun hayyun. Sama' basar kalamu qadiran muridan. Sifat Allah tu, Allah wujud. Allah itu ada. Baqa, kekal. Qiyamuhu binafsihi, bangkit dengan sendirinya. Itu sifat-sifat Allah. Kalau hardang sangat,
Haredang. Budak tu tahu tak sifat Allah? Allah ada berapa sifat? Tak tahu. Yang dia tahu haredang, panas sebut 3 kali. Kalau tidak tak sah lagu tu. Panas 3 kali. Baru sah lagu tu. Lepas tu ada pula lelaki belakang tu nunggu kan. Ada lelaki belakang tu nunggu budak tu joget nak hantar makanan. Dah viral. Yang itu yang diviralkan. Habis anak-anak kita masak. Okay, habis tamat kita punya haredang. Kita cerita Asmaul Husna. Betul, Asmaul Husna. Was-was datang daripada syaitan. Saya tak pandai silat. Okay, saya jawab artai. Saya tu nampak terleka. Sampai tak jawab Q&A sebab doa haredang pada tadi. Okay, Asmaul Husna. Ni benda-benda yang kita kena viralkan kat anak-anak. Ada 20 nama Allah. Rahim, Karimun, Azim, Alimun, Halim, Hakimun, Matin. Sorry. Sifat Allah 20, 99 nama Allah. Mannan, Rahmanun, Fattah, Ghaffarun, Tawwab, Razzaqun, Syahid. Allahumma salli ala. Berselawat pula. Lagu-lagu gini yang kita nak kena viralkan. Budak-budak nak hafal. Anak-anak kita nak hafal. Boleh tak? Tolong viralkan lagu-lagu macam ni. Tolong. Kita risau kat generasi kita. Teruk. Generasi kita kalau teruk, Allah hantar balak. Semua kena. Habis semua. Was-was itu dari syaitan. Was-was itu daripada syaitan. Lama-lama syaitan dah hasut-hasut kita dengan was-was tu. Dia pun masa bulan Ramadan dia kena ikat. Bila dia kena ikat, sebenarnya dia dah berjaya was-waskan hati kita. So dah jadi hati kita punya kerja lah. Syaitan tu dah tak buat kerja pun kita was-was lagi. Tu pakar syaitan ni. Dia buat kerja kejap. Agak-agak okey, manusia ni aku dah hasut ni. Cukup lah. Aku dah boleh relax lah dengan dia. Dia dah rosak sendiri lah. Ataupun ada yang susah sikit, manusia yang susah di antara manusia saya nak cerita, manusia yang malaikat syaitan takut nak dekat. Siapa? Saidina Umar Al-Khattab. Syaitan dengar je tapak kaki Umar Al-Khattab lalu berjalan ketak. Berlari syaitan berlari. Main dengan Saidina Umar Al-Khattab. Apa kata Ustaz tukar lagu haredang? Mana tadi? Kepada lagu dakwah. Macam mana nak tukar? Saya dah fikir kak. Diorang suka lagu, diorang suka muzik haredang ni kan. Saya nak tukar. Selawat sejuk keting. Lepas tu apa lirik lagi? Selawat sejuk pun boleh. Sejuk. Ni boleh tak? Neraka panas padan muka. Dia backup vokal. Siapa suruh nyanyi lagu haredang, kan dah kena bakar ting. Tak pasal-pasal. Macam deep sangat kan. Deep sangat pun kena marah kak. Takut kena kecam, tak payahlah. Apa yang happy sangat masing-masing duk tergelak pada tadi.
Ni tak perlu dah. Sebelum balik, kita diwajibkan solat bila balik. Kewajipan jatuh ke atas kita, kewajipan solat jatuh ke atas kita bila kita dah akil balik. Lelaki keluar air mani dengan cara bermimpi, ataupun ada lelaki yang keluarkan air mani sendiri, jadah dia, pun sama. Kena solat. Lepas tu ada, kalau perempuan datang haid. Apa semua tergelak-gelak ni? Cerita pasal redang dah tergelak-gelak. Mana tengok lah tu kan? Mana korang memang tengok. Sama saya pun tengok. Okey, kita rasa dah sampai ke penghujung. Dah boleh cerita pasal lagu ni. Sebentar. Dan hope live boleh save. Okay, kepada abang-abang yang nak dengar saya baca soalan, sekarang soalan dah habis. Nanti kita sambung kat story kan. Kita nak cerita pasal lagu. Lagu ni kena promote kat ni. Baru asal aku yang ni. Okay, dah 55,000. Terima kasih guys. Pastikan hari ni boleh dapat 60,000 tak? Jangan hardang-hardang sangat. Lembaran dah keluar. Tuhan, aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku. Sama kan? Hanya padamu kan ku tambah pelihara hatiku. Abang Alim sambung. Dan 55,000 bagi 60,000 hari ni. Saya tak letak target tinggi. Saya 10,000 cukup. Kadang membuatku termenung. Okay, man, saya sama-sama macam buat konsert kan. Ya Allah. Lembaran juzuk cinta di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Sebuah kesucian tak tercemar noda, kan tercoret warna dosa. Allah, berjemaah. Irfa' saud, kuatkan suara. Lagi 2 minit nak habis. Tuhan, aku tak punya kudrat bila Dia mendatangiku. Hanya padamu kan ku tambah pelihara hatiku. Sebuah kesucian tak tercemar noda. Lembaran juzuk cinta, sememangnya aku tak mau. Oh, by the way, kejap lagi saya akan post tentang Taranum, 7 Taranum, Bismillah dengan 7 Taranum. Korang komen lah, korang suka lagu Taranum yang mana. Lepas tu imam masjid korang guna lagu Taranum apa. Okay, saya post kejap lagi. Terus pergi tengok lah. Saya nak post ni. Okay, terima kasih semua yang join. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah merahmati kita dengan Ramadan. Allah berkati kita dengan Ramadan dan sampaikan kita kepada malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.